Assalamualaikum dan selamat datang ke video kali ini. Dalam video ini saya akan membincangkan hubungan di antara electric potential energy dan juga electric potential. Jadi untuk kita melihat hubungan ini dengan lebih jelas, kita akan terus lihat kepada contoh pengiraan. And then kita akan tengok macam mana U dan V relate to one another. Okay. Okay, kita ada satu charge positif 2 microcoulomb. Okay, kemudian kita ada satu point daripada point A, iaitu point P. Kemudian satu point lagi, point R, berada 4 meter daripada charge A. So charge A kita kat sini. So bermaksud pada point P kita akan ada electric potential. Kita boleh kira KQ over R. Okey, bersamaan dengan kita masukkan nilai 9 darab 10 kuasa 9. Darab dengan charge kita adalah positif 2. Bahagi dengan 2 meter. So ini akan cancel. Kita akan dapat 9 darab 10 kuasa 3 joule per coulomb. Okey. Kemudian kita ada, saya turunkan ke bawah. Kita juga ada electric potential pada point R. So electric potential pada point R 9 darab 10 kuasa 9 darab dengan 2 mikro, bahagi juga dengan, tapi kita akan bahagi dengan 4. So electric potential pada point R kita akan dapat nilainya adalah adalah 4.5 darab 10 kuasa 3 joule per coulomb. Jadi di antara point P dan point R ada potential difference di antara point P dan point R. Jadi bezanya adalah, jadi sekiranya kita cari beza delta V di antara P dan R. Okey, bermaksud VR akan tolak dengan VP. So negatif VR akan tolak dengan VP 4.5 di sini tadi. So sini adalah 4.5 kilovolt. Kilo stand for 10 kuasa 3. Dan di sini point P kita kira dia 9 kilovolt. Okey. Jadi nilai yang di bawah ni bersamaan dengan itulah volt ataupun joule per coulomb Okey. Jadi yang di bawah ni 9 kilovolt ni saya dapat dari sini Saya gantikan 10 kuasa 3 sebagai kilo. And then joule per coulomb saya pakai volt. Volt pun boleh, joule per coulomb pun boleh. Jadi ini bersamaan dengan 9 kilovolt. Okey, yang di bawah bersamaan dengan 4.5 kilovolt. Alright, okey. Jadi potential difference di antara point P dan point R. So R tolak P, kita akan dapat negatif 4.5 kilovolt. Okey, negatif bermaksudnya kalau bermaksudnya point R mempunyai electric potential yang lebih rendah. Sekiranya kita melihat delta V di antara RP, so maksudnya R dulu baru P. So R maksudnya 9 tolak 4.5, kita akan dapat positif 4.5 kilovolt. Okey, jadi saya dah clearkan sikit board kita ni. Jadi ini adalah value yang kita dapat daripada pengiraan kita. So ini adalah electric potential di antara PR. So PR di R lebih rendah, jadi kita dapat negatif kalau kita bergerak daripada point P pergi point R, bermaksudnya kita bergerak towards lower potential. Okey, dan ini juga merupakan charge positif. Jadi electric field ni juga menunjukkan arah penurunan potential, memang arahnya ke sana Okey, sorry tak nampak. Jadi kalau kita tengok electric potential dia, electric field dia positif So electric field dia pun menunjukkan arah ke sana outwards, keluar ke sana. So maksud memang R akan jadi lagi rendah lah. So pengiraan ni pun membuktikan benda yang sama. Okey, bagaimana sekiranya pada point P dan pada point R kita letakkan charge. Okey. So pada point P ni kita letakkan satu charge sini. Katakanlah kita letakkan charge positif juga. So kita letakkan charge positif di sini. Okey, jadi pada point P kita akan charge ni akan menyimpan electric potential energy
Jadi electric potential energy yang disimpan oleh charge kita panggil charge P lah, sebab kita letak pada point P kan. So bersamaan dengan K Q over R, QA. So sini akan darab dengan Q charge P yang kita letak tu. Okey. Jadi kalau perasan, ini adalah formula untuk electric potential pada point P. Jadi ini yang sebenarnya adalah nilai VP. Okey. Jadi bermaksud electric potential UP kita boleh kira. Kita turunkan sikit. Jadi electric potential charge yang diletakkan pada point P adalah bersamaan dengan VP darab dengan charge yang kita letak pada point P. Alright. So kalau kita letak dekat sini 2 microcoulomb, bermaksud energy store dalam 2 microcoulomb, kita boleh terus darab saja. 2 microcoulomb adalah 2 micro adalah charge yang kita letak, darab dengan electric potential pada point berkenaan. So ini 2 micro charge yang kita letak, electric potential dalam point berkenaan adalah 9 kilo joule per coulomb ataupun 9 kilovolt. Jadi saya kadang-kadang saya pakai volt, kadang-kadang saya pakai joule per coulomb. Okey. Jadi 2 darab 9 kita akan dapat 18. So negatif 6 tambah positif 3 kita akan dapat negatif 3 joule. Jadi kita terus boleh mengira nilai electric potential yang ada pada point yang disimpan oleh charge yang kita letakkan pada point P. Boleh Jadi kalau tengok pengiraan ni boleh nampak kan, sebab ini adalah formula untuk mengira electric potential pada point P. So bermaksud kita cuma darabkan untuk cari tenaga keupayaan yang disimpan oleh sebarang charge pada point P. Kita darabkan nilai charge berkenaan, darabkan sahaja dengan nilai electric potential pada point berkenaan, seperti yang kita buat di bawah ni. So kalau kita kira, kalau kita substitute balik pun dalam equation ni, kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, saya akan clearkan sikit board ni. Okey. Kemudian kita akan sambung, saya akan tunjukkan macam mana kita nak kira electric potential pada point R, which is menggunakan metod yang sama. Kita clearkan dulu board. Okey, yang ini adalah nilai electric potential energy yang disimpan dalam P. Sekiranya kita ubahkan nilai ni, charge ni kita letakkan pula pada point R. Okey. Jadi kita gerakkan kepada point R. Jadi sekarang ni electric potential yang disimpan oleh 2 microcoulomb tu, kita akan darabkan 2 microcoulomb. Jadi 2 micro darab dengan electric potential pada point R bersamaan dengan 4.5 darab 10 kuasa 3. Saya gerakkan sedikit. Joule per coulomb. Okey. Jadi kalau kita substitute value, kita darabkan, kita akan dapat nilai dia bersamaan dengan 9 darab 10 kuasa negatif 3 joule. Okey. Boleh So jadi macam mana kalau kita nak mengira berapakah perubahan energi? Perubahan energi maksudnya kita nak kira sama adakah bila kita gerakkan charge kita ni daripada point P pergi point R, adakah charge kita ni energi electric potential dia bertambah ataupun berkurang. Maksudnya kita nak tengok the difference in the potential energy. So kita nak tengok delta U lah. Delta U, okay, kita nak gerakkan daripada mana ke mana? Katalah daripada P pergi kepada point R. Okay. Jadi bermaksud UR akan tolak dengan UP. Jadi 9 darab 10 kuasa negatif 3 tolak dengan 18, kita akan dapat negatif 9 tolak 18, kita akan dapat 9 lah. Darab 10 kuasa negatif 3 joule. Bermaksudnya sekiranya charge itu digerakkan daripada point P pergi point R, okey, bermaksudnya electric potentialnya akan berkurang. Okey, akan menurun kepada negatif 9 darab 10 kuasa 3 joule. Okey. Boleh dia akan berkurang sebanyak 9 darab 10 kuasa negatif 3, saya lupa kat sini 10 kuasa negatif 3 joule, ada negative value 10 kuasa negatif 3 joule. Macam mana pula kalau kita gerakkan daripada R pergi P?
So kalau kita gerakkan daripada R pergi P, saya gerakkan sikit. So delta U R pergi P. So UP tolak UR. Jadi UP kita adalah 18. Okay, UR kita adalah 9. Jadi kita akan ada positive change. 9 darab 10 kuasa negatif 3 joule. Okay, dia punya perubahan adalah sama. Perubahan magnitude dia sama. Cuma satu kat sini kita ada, ini kita ada loss lah loss in the electrical potential. Ini kita akan ada gain in the electrical potential. Okay, boleh Okay, saya akan cuba summarizekan okay, apa yang berlaku dalam contoh ni. Okay, jadi kita akan clearkan board ni kejap. Ini pengiraan yang kita dah buat tadi. Mula-mula kita mencari electric potential pada point P 9 kV. Electric potential pada point R adalah 4.5 kV. Alright. Okay. Kemudian kita tengok perubahan electric potential, change in the electric potential ataupun potential difference di antara point P dan juga point R. Kita dapat negatif 4.5, menunjukkan R adalah nilai electric potentialnya lebih rendah berbanding dengan P. Pada kalau kita tengok potential difference di antara point R dengan point P, terbalik So R dan P, kita compare R to P. So 9 tolak 4.5, kita dapat positif. Maksudnya R dengan P akan ada, kalau kita compare electric potential R dengan P, bermaksudnya P adalah lebih tinggi electric potential. Kemudian kita meletakkan charge pada point P dan kita nak kira berapa electric potential yang tersimpan dalam charge yang kita letakkan ni. So pada point P ni, caranya adalah kita darabkan sahaja nilai Q dengan nilai electric potential pada point berkenaan. So kita dapat 18 darab 10 kuasa negatif 3. Charge yang kita letakkan adalah 2 micro dan dia punya electric potential pada point P adalah 9. Jadi 2 darab 9 kita dapat 18. So kemudian 10 kuasa negatif 6 tambah 10 kuasa 3, yang itu yang memberikan kita 10 kuasa negatif 3. Boleh juga kalau kawan-kawan nak tekan kalkulator, 9 kilo 9 darab 10 kuasa 3 darabkan dengan 2 mikro, kita akan dapat nilai ini. Kemudian sekiranya charge itu dipindahkan pada point R, jadi electric potential energy yang tersimpan dalam charge adalah 9 darab 10 kuasa negatif 3 joule. Alright, jadi sekiranya kita gerakkan charge ni daripada P pergi point R, okay, daripada point P, daripada sini kita pindahkan kepada point R. So apa berlaku kepada electric potential charge? So kita pun kira the difference. So kalau kita gerakkan daripada P pergi R, maksudnya kita akan tolakkan U pada R tolak UP, kita dapat negatif 9. Maksudnya kita ada pengurangan electric potential sebanyak 9 darab 10 kuasa negatif 3. So negatif ni menunjukkan pengurangan. So sekiranya kita gerakkan daripada point R, terbalik pula. So daripada point R kita gerakkan pergi point P. So apa berlaku kepada electric potential? Dan kita dapati bahawa electric potential kita bernilai positif. Bermaksud kita ada gain in the electric potential. Okay, boleh So sekarang ni kita ada delta V PR dan juga delta VRP kan. Okay, boleh tak kita terus cari delta U PR daripada delta V PR? Boleh tak? Jawapannya adalah boleh. Kita cuba So saya gerakkan sedikit. Hubungan di antara delta U dan delta V sama seperti hubungan di antara U dan V. So delta U bersamaan dengan Q, darabkan sahaja dengan delta V. Kita tengok betul tak betul So kalau kita tengok delta U di antara point P dan point R, V pun adalah di antara point P dan point R. Jadi kita tengok, jadi kita ada 2 micro charge yang kita gerakkan. Electric potential difference di antara P dan R adalah negatif 4.5 darab 10 kuasa 3 joule per coulomb. So darab dengan coulomb dia akan cancel lah ni. Coulomb ni nanti akan kita padam dulu. Okay, 10 kuasa negatif 3, 2 darab negatif 4.5, kita akan dapat negatif
9 darab 10 kuasa negatif 3 Joule. Okey, ini adalah change in the potential energy. Tengok sama tak dengan sini? Nampak? Sama tak? So, kita akan dapat nilai yang sama. Ini. Okey. Dan juga yang ini. Kita dapat nilai yang sama. Jadi bermaksud sekiranya kita tahu potential difference di antara dua point P dan R, okey, kemudian kita gerakkan satu charge daripada P pergi R. Jadi kalau kita nak cari perubahan tenaga yang disimpan, perubahan tenaga keupayaan elektrik yang disimpan, kita boleh terus darabkan nilai charge, darabkan terus dengan nilai potential difference. Jadi kita akan terus dapat dia punya change in the potential energy. Okay, tak perlu buat semula, tak perlu buat KQ, Q over semua tu, tak perlu. Kita boleh terus pakai hubungan ni. So hubungan ni bagi tahu kita perubahan potential energy. Perubahan potential energy bersamaan dengan Q darab dengan perubahan electric potential di antara dua point berkenaan. Okey, maksudnya ini point P, point R. So kita dah cari electric potential P, electric potential R. So daripada situ kita boleh cari dia punya potential different di antara kedua-dua titik ini. So sekiranya kita meletakkan satu charge di sini, and then kita gerakkan charge tu pergi sini. Alright, so kita ada gerak daripada sini pergi sini. So bermaksud dia akan ada perubahan electric potential energy. Untuk cari perubahan electric potential energy tu, okey, untuk cari perubahan electric potential energy berkenaan, kita terus boleh darab nilai charge. Ini nilai charge yang kita gerakkan tadi lah. Nilai charge berkenaan, darab terus saja dengan nilai potential difference di antara dua titik berkenaan. So kita akan dapatlah berapa dia punya perubahan potential energy. Okey, kita akan buat lagi satu contoh tapi menggunakan nilai yang negatif.